Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi hari ini saya menyantuni mendengar syarahan dalam video Profesor Dato Dr. Ahmad Murad Marikan daripada Profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau menyatakan berkaitan dengan kewartawanan Melayu. Maknanya bagaimana wartawan ini sebenarnya mereka-mereka yang membunuh akhbar-akhbar perdana di negara ini. Sebenarnya sebelum Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan ini menyatakan, saya selalu bercakap dalam pelbagai platform. Saya apabila dipanggil oleh Bernama TV dan RTM, kadang-kala mereka memberi saya ruang dan peluang. Saya ucap terima kasih kepada Bernama khususnya, dan RTM sekali dua memanggil saya, termasuk Astro. Saya menghargai, tetapi apa yang saya melihat, ketegasan, dialog saya agak berbeza dengan scholars, professors think tank ataupun young lecturer, senior lecturer yang berbeza think tank. Kerana saya mempunyai prinsip dan saya senadah dengan Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, ya, menyatakan bahawasanya wartawan di Malaysia ni khususnya wartawan Melayu, sebahagian besarnya condong taksub dengan parti politik, dan ada kalanya pelantikan jawatan mereka sebagai CEO industri media prima dan sebagainya, ataupun CEO dalam printed media, broadcast media ini dilantik oleh orang politik atau Perdana Menteri ataupun Menteri Kabinet dan Menteri dan sebagainya. Perkara ini telah menyebabkan wartawan-wartawan yang taksub dengan ideologi parti politik ini mencari scholars, professors, think tank, young lecturers, senior lecturer yang pro kepada sentimen atau kenyataan. Kalau tanya saya, adakah saya pro kepada pembangkang atau kerajaan? Tidak. Saya selalunya bercakap berdasarkan kepada fakta dan juga saya tidak mau berpihak kepada pembangkang dan kerajaan. Tetapi apabila nada si tegas, seperti mana hari ini, kewartawanan Melayu itu lemah, terbunuh dengan sendirinya disebabkan oleh biasness. Kebanyakan wartawan ini terpalit dengan ideologi politik. Government ruling government katakan. Jadi mereka ini mahu mengangkat orang-orang politik, Datuk Seri Tan Sri, dalam parti politik yang mereka suka kekal berkuasa. Walaupun pemimpin-pemimpin itu dilihat ada masalah integriti, salah guna kuasa. Tidak kiralah bagi saya kalau pemimpin itu datang daripada Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Dan apa pun bagi saya adalah nilai etika kewartawanan. Ini juga saya mengajar kepada anak-anak muda dan belia bahawasanya kita apabila menjadi wartawan mestilah beretika, berintegriti, berkecuali. Tidak boleh bias kepada UMNO, BN dan ataupun pada PH, DAP dan sebagainya, tapi prinsip kita adalah bercakap benar. Akhbar yang dikatakan seperti lidah pengarang Cina ataupun akhbar-akhbar Cina lebih telus, lebih berani, lebih terbuka, lebih disebutnya sebagai profesional. Ini saya akui. Kerana itu kita tengok akhbar-akhbar perdana di Malaysia, khususnya paper-paper tertentu telah muflis dan kerajaan menyuntik dana. Dan sekarang ini kita melihat kerajaan pun tidak belajar. Begitu juga akhbar dan wartawan ini tidak belajar. Dan kebanyakan CEO senior CEO dalam eksekutif yang lama ini dilantik kembali, mentaliti yang sama, dan mereka bekerja dengan pemimpin politik yang sama. Ia akan menjatuhkan kerajaan itu sendiri, pemimpin itu sendiri pada masa depan. Kerana PRU ke-14 kita belajar bagaimana tragisnya BN UMNO jatuh. Sekarang ni melodi yang sama sedang berjalan. Dia tidak belajar daripada kesilapan dan dia menolak penasihat-penasihat kepada Perdana Menteri, penasihat kepada Menteri Besar dan Ketua Menteri. Saya melihat secara peribadinya apabila dilantik bukanlah kritikal sangat. Mereka-mereka masih bias, mereka-mereka yang menyajikan pandangan-pandangan yang tipikal dan very narrow. Dan ini sangat bahaya untuk Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri. It's very dangerous for you guys. Yakin kenyataan saya ini tuan-tuan boleh jatuh sebab yang scholars, professors, think tank, layman ataupun sesiapa ataupun penasihat-penasihat ini
mereka ini bila bercakap dia mengangguk dan kadang-kadang mengasut. Jadi apabila datangnya individu ataupun layman, think tank professors, sesiapa saja seperti Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan ini, dia bercakap. Kalau saya bercakap, mungkin saya bukan profesor doktor, so orang tak pandang. Tapi kenyataan saya ni dah lama saya sebut ya, kenyataan seiringan dengan Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan ini. Kerana beliau profesor ada mileage ya. Bila kita bukan prof doktor orang tak nak dengar. Tapi hakikatnya banyak benda saya bercakap, benda tu berlaku dan akhirnya kalau saya kata Melaka PH akan tumbang, memang tumbang. Saya kata di Johor PH akan tumbang ataupun Pembangkang akan tumbang. Saya kata di Sarawak sudah pasti BN akan kekal, tetap kekal. Bukan saya kata saya hebat. Saya bukan profesor doktor, tapi ini berdasarkan pada pengalaman, ya, penyelidikan sedikit di akar umbi dan juga keterlibatan dengan orang politik dan rakyat. Walaupun kita bukan profesor, bukan doktor, tetapi itulah saya sebut. Saya setuju sangat kalau kenyataan profesor. Saya memang sukalah antara profesor yang sedemikian diangkat seperti Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan dan Profesor Agus di UKM. Saya rasa beliau telah pencen, tapi antara yang champion ya. Ada beberapa profesor-profesor ini dia nampak sangat bias. Jadi saya tidak mau komen lah yang bias tak bias ni, tapi saya nak sebut kewartawanan Melayu memang hancur sekiranya kita mempunyai dasar wartawan-wartawan yang bias kepada parti politik dan menapis penulisan artikel individu yang lantang dan mereka-mereka ni dijumukkan, dan percayalah cakap saya, kerajaan akan tumbang cepat. Parti politik yang dominan itu akan tumbang. Wartawan itu pun akan hilang lama kelamaan. Ya, tunggu dan lihat. Kun fayakun, Allah akan tunjuk. Apabila kita tidak mahu merubah. So, kalau kita jadi media, pegang. Kalau kita mengajar etika kewartawanan, sebut pasal etika, mengajar saja tidak cukup. Mesti pastikan anak-anak muda, generasi wartawan, pegang pada etika itu. Chief editor macam mana? CEO Media Prima macam mana? Jadi bernama, saya harap bernama jangan tergelincir atau terhasut termakan hasutan ya. Mesti ada identiti. Baik. Bidak syukran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.